Assalamualaikum. Minta maaf tadi ada technical error. Tiba-tiba jam putus. Ni sebab okey tak? Okey. Acik tolong Acik. Acik tolong Acik. Kamera dia. Dr. Suhaida tak ready lagi ya. Ada technical problem. Jadi kita tunggu sebentar untuk Dr. Suhaida. Jadi inilah bila live ni kita tak jangka ya. Kadang-kadang bateri habis. Minta maaf kepada yang dah saya terpaksa off tadi. Technical. Tiba-tiba suara tak ada. Okay. Jadi kita masih lagi untuk siapa yang baru join. Please share the live lagi sekali. Minta maaf banyak-banyak. Selamat datang Catherine, Razali, Sarida semua. Maaf sangat-sangat ya. Because tadi dah terhenti ya. Okay, kita bawa balik Dr. Suhaida. Alhamdulillah. Oi, banyak dugaan ni. Aduh. Tak apa, kita terlewat 10 minit nanti kita lewatkan sikit ya. Dah habis. Alhamdulillah. Besarnya muka. Jauhkan sikit. Tadi kita baru saja berbincang pasal background kita kan. Dr. Suhaida, boleh kita terus mula. Okay. Dr. Suhaida boleh tak ceritakan your background education dan juga background kerjaya you dalam education. Silakan. Okey, alhamdulillah ya, saya sebenarnya mula sebagai guru mula daripada tahun 1986. Cerita latar belakang ni dulu. Education. Nak orang mana? Okay. Sebelum kerjaya. Right. Saya ni orang Johor, Gamua. Alhamdulillah dibesarkan di dalam camp dulu, Abang Askar, private je. Lepas tu alhamdulillah terpilih untuk masuk sekolah Tun Fatimah. Sama saya satu batch dengan Permaisuri Agong Betul Zainal pun mungkin satu batch 1977 dan alhamdulillah selepas habis PM tu telah dihantar ke luar negara untuk sambung belajar A-level di United Kingdom dan buat degree di sana. Balik tu kita buat diploma pendidikan di masa tu Maktab Perguruan Pulau Pinang M4P. Kita panggil SPLI. Dr. Suhaida dalam bidang apa you belajar dulu? Matematik. Cita-cita dulu tak pernah jadi cikgu. Tak pernah jadi cikgu. Tetapi apabila terpilih oleh MOE Malaysia dengan scholarship guru dan bila balik tu rupa-rupanya jadi cikgu. Jadi tapi memang macam-macam. Macam-macam nak jadi engineer lah, nak jadi ustazah lah, nak jadi pramugari pun pernah sebab nak naik kapal terbang. Tapi alhamdulillah ya, dapat pergi overseas tu naik kapal terbang kan. First time naik kapal terbang tu maknanya dah naik kapal terbang tu dah tercapai dah. Jadi bila jadi cikgu, bila kita terpilih jadi cikgu, walaupun guru tu bukan profession yang kita nak tetapi prinsip hidup saya ialah di mana kita berada, kita kena cuba yang terbaik. Walaupun mungkin matematik tu bukan option degree yang saya nak, tetapi saya cuba yang terbaik. Nak ambil bidang apa sepatutnya tu? Macam-macam sebenarnya. Bila skor agama nak jadi ustazah. Bila skor fizik nak jadi engineer. Jadi dentist dulu mula. Macam-macam kita kan. Tak betulkan gigi sampai sudah tak betul. Akhirnya anak jadi dentist. Bila tengok pandai matematik tu kan nak jadi accountant lah sebab main dengan nombor pun kan. Tapi masa tu kita bukan faham sangat sebab kita tidak dibimbing dengan jelas sangat. Kita ada guru kerjaya tapi kita tak faham apa yang kita nak buat pada masa tu Tapi alhamdulillah saya rasa anak-anak kita sekarang ni banyak peluang-peluang exposure, maklumat yang diorang dapat. Jadi diorang boleh pilih kerjaya mereka. Macam kita dulu, kita ikut arus saja. Saya maksud tadi, kita ikut arus tetapi kita tak boleh menentang arus. Maknanya walaupun kita tak pernah dalam borang 001 ingat tak masa sekolah dulu kan. Tak pernah tulis nak jadi cikgu. Tetapi bila jadi guru, alhamdulillah saya akan cuba yang terbaik. Dan sepanjang perjalanan saya sebagai guru, saya dapat anugerah APC selama 3 kali. Dan akhir sekali masa di pensyarah IPG lah saya mendapat dia pensyarah cemerlang. Tapi tak boleh lawan Dr. Zaila. Dr. Zaila cemerlang berapa kali kan. Okey, bagaimana pula your background dalam kerjaya? Kerjaya mula dengan seorang guru penolong, akhirnya ketua jabatan, ketua bidang. Lepas tu lepas ketua bidang saya buat PhD, balik jadi masuk IPG. Bila ditempatkan di IPG masa tu tahun 2005 maknanya Dr. Zaila pun lebih kurang sama saya lah kan.
di mana masa tu maktab perguruan nak tukar jadi institut pendidikan dan kita nakkan sangat doktorate ramai di IPG untuk melatih guru-guru kita. Dan itu pun satu, tak pernah ingin nak jadi pensyarah maktab perguruan atau pensyarah IPG. Tapi bila dibaling kita ke situ ya, cara pendekatan di mana kalau kat sekolah tu kita dibagi buku, rancangan tahunan, semua dibagi, semua kita pelaksana aja. Tetapi bila di IPG, dia bagi kita, ingat tak, satu paragraf je saya ingat. Saya kena ajar guru, masa tu kita ada yang guru nak berlatih sebagai guru bahasa matematik, belajar dalam bahasa Inggeris, conversion tu. Item sama. Jadi masa tu saya dapat satu paragraf, saya terpaksa mengajar 24 jam. Macam mana nak mengajar 24 jam cikgu-cikgu kita ni kan? Jadi dari situ rupanya nak jadi cikgu ni, nak jadi pendidik ni bukan main suka-suka aja. 24 jam kita kena pastikan the learning outcome tu. Jadi saya rasa kemahiran tu develop banyak semasa saya di IPG. Saya amat bersyukur saya ditempatkan di IPG. Banyak saya belajar tentang kurikulum ya. Jadi bila kita melatih guru tu, jadi pengalaman saya, mula saya mengajar sekolah menengah, tingkatan 5, tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 kita turun kan. Lepas tu bila saya jadi pensyarah IPG, kita melatih guru untuk sekolah rendah. Jadi dengan sendirinya kita terpaksa study kurikulum daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Jadi itu satu kelebihan sebenarnya, ilmu yang kita dapat. Dia tak boleh main, tak boleh kelentong lah dengan kita kan. Betul tak Dr. Zaila? Okay, kita nak welcome ya ramai ni. Alhamdulillah tadi pun kita terpaksa keluar sekejap tapi Alhamdulillah dah masuk semula ya. Selamat datang kembali lah kepada ya, kalau boleh hari ni tajuk kita untuk makluman semua siapa yang baru join, kita hari ni malam ini bercakap tentang STEM education. The future of STEM education is now. Okay, memang relevan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Okay, dan kalau boleh tolong berikan pandangan anda berkaitan dengan tajuk perbincangan kita. Dalam sepanjang kita bercakap nanti, tuan-tuan di luar sana boleh kemukakan pandangan dan juga sekiranya ada soalan untuk kami, silakan ya, boleh kita sama-sama bincang bersama dalam sesi ini. Okay Dr. Su, now we are going to the serious mode ya. Dah habis dah tadi tahu tentang latar belakang Dr. Suhaida ni, seorang yang apa tu dia kata macam iron lady lah boleh saya kategorikan ya. Kita orang ni kalau borak memang tak tahu nak berhenti. Jadi kita orang pun dah sebelum ni kita praktis kan, kita kata jangan terlalu over. Takut pecah komputer ni ya. Tadi dah pecah dah, baru nama dia dah terus padam semua. Dia macam satu kejutan budaya. Okay Dr. Su, kita both of us, untuk makluman semua, both of us kita adalah bidang STEM ya. Saya sendiri background saya untuk yang baru mengenali saya bidang fizik ya. Saya belajar di Canada dan saya juga macam Dr. Su, saya tak minat jadi cikgu ya. I thought dulu balik fizik nak jadi macam saintis ke, nak kerja dekat tempat buat bom ke kan. Wow. Tak menjangkakan lah nak jadi cikgu ni. Kita rasa macam ada juga tawaran-tawaran ya ke macam kilang. Saya ingat lagi ada Intel masa kat Penang dulu masa tu. Tapi itu rezeki. Tapi saya dengan macam Su pun syukur kami bersyukur jugalah jadi cikgu ya. Okay, jadi sesuai, saya dalam bidang fizik, sains dan saya pun masa sekolah pun mengajar tentang sains. Ada juga matematik dan Dr. Su bidang matematik. Jadi kami sekarang ni kira tapi bukan ke Dr. Zaila, bukan ke selalunya kalau cikgu matematik tu cikgu sains. Cikgu sains tu cikgu matematik. Nak tak nak kena ajar juga. Saya memang cikgu matematik juga kat sekolah ya, walaupun kita matematik dan fizik ni tak boleh dipisahkan lah. Okay Dr. Su, we are talking about the future of STEM education in Malaysia. The future of STEM education is now. So before we begin to talk more about this topic, okay, boleh share screen tak Dr. Zaila? Saya nak share screen lepas ni. Boleh share, okay. Dr. Su, to begin, saya nak beritahu ya, ada 200 lebih bersama kita ni. Kalau Dewan ni dah separuh penuh dah Dr. Su. Kena buat social distancing kan. Okay.
Boleh tak Dr. Tu describe ataupun define apa yang dimaksudkan dengan STEM education ni? Okay, sebelum tu saya share sikit saya punya apa nama ni, window saya, PowerPoint saya. Okay, saya nak share ni sikit ya. Nampak Dr. Zaila skrin saya? Okey, nampak. Sebab bila kita tekan STEM kan, biasa bila kita sebut STEM tu dia mesti ada 4 cabang ni. Mesti ada sains, mesti ada matematik, mesti ada teknologi, mesti ada engineering. Kalau kita masa sekolah, tapi zaman sekolah dulu kita akan tekankan sains dengan apa? Sains dengan matematik ni lah yang kiri dan kanan ni. Ya, teknologi ni kemudian kan, kita dengar dia kemudian. Engineering ni lagilah kita rasa dulu kalau engineering tu mesti engineer. Tapi kenapa sekarang orang sibuk sebut sains, teknologi, ya, engineering dan matematik. Matematik dia tak kat ujung. Kenapa kan? Dan kita tengok kalau kemudian tu pula kat sekolah pula, bila dia ajar tu macam sains ajar lain, matematik lain, dia terpisah-pisah. Teknologi lain, engineering lain. Lama kalau kita tengok benda ini, kalau kita terpisah-terpisah, ke mana akan kita pergi? Ya, ke mana arahnya? Jadi kalau tengok apa maksud STEM sebenarnya? STEM ialah curriculum based on the idea of educating students in 4 specific disciplines: science, technology, engineering and mathematics in interdisciplinary and applied approach. So STEM integrates all the subjects into a cohesive learning paradigm based on real world application. Jadi ke mana kita nak pergi Jadi saya tanya, kenapa? Jadi a quality STEM education ni kita tengok, objektif utama dia lah bila kita ada di skill daripada 4 subjek, bukan subjek sebenarnya, engineering is not a subject engineering kat sini macam mana dia combinekan all this mathematics, science and technology ni, application of it untuk kita acquire the skill, untuk kita succeed in today's challenging world. Di dalam ni dengan sendirinya the ability to think critically, solve complex problem. Jadi kalau kita tengok mengapa sains kan, apa kita masuk dengan sains, STEM. Mana STEM ialah a curriculum sebenarnya, 4 subjek tu. Dia yang membantu bagaimana kita boleh melahirkan generasi akan datang. The ability to think critically, to solve complex problem. Letak kat mana sekali anak-anak kita boleh selesaikan masalahnya. Bukan dia belajar ikut subjek tu satu-satu macam tu kan. Ya, tak salah ya. Okey. Okay, kalau saya hide macam mana hide Allah ni? Tutup je sekejap. Saya boleh hidekan sekejap. Okay. Alright. Nanti when you want me to masukkan, you beritahulah. Okay. So maknanya STEM ni kita mesti lihat dia, kalau orang di sebelah cakap sekeluhum lah ya. Bukan tengok dia secara terpisah-terpisah begitu. Maknanya itu definisi yang agak unik juga ya. Saya tertarik dengan definisi Dr. Su tadi yang mengatakan STEM ni kita kena lihat sekelompok di mana membolehkan kita melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran untuk solve complex problems. Jadi saya rasa sangat sesuai Dr. Su ni menjadi pengarah Semioreksem untuk orang yang bidang matematik orang yang pejuang STEM ni. Dan nanti kita nak minta Dr. Su jugalah kongsikan apa sebenarnya yang berlaku di Reksem ni dan peranan Reksem dalam membantu pembangunan STEM di Malaysia. Now, kalau tadi Dr. Su dah berikan definisi apa STEM tu, is you have to look it as a collective, begitu kan? Dan kalau kita dalam nak Dr. Su kalau boleh terangkan what is the importance? What is the importance of STEM education? Okay. So kalau kita tengok ya, saya rasa pagi tadi Dr. Zaila pun macam saya rasa macam rela paksa jugalah. Saya terpaksa dengar balik dekat 2 jam lebih Dr. Zaila punya video pagi tadi tu kan. Nak cari apa benda yang dibincangkan, disembangkan pagi tadi. Sebenarnya Dr. Zaila telah berkongsi dengan kawan-kawan kita dari PPD Hulu Langat, ya betul? Ya betul. Tentang project based atau problem based. Yang interesting saya ingat Dr. Zara sebut, project. Kalau project itu kita dapat produk at the end saja. Kan? Kalau problem pun kita selesai masalah.
Tapi adakah itu objektif PBL tu atau problem atau projek? Tapi tadi Dr. Zaila ada tekankan perkataannya itu, yang kita tekankan ialah the process of learning dalam dia menyelesaikan sama ada problem tu ataupun menyiapkan projek dia. Dia menyelesaikan tu. Jadi untuk menyelesaikan tu, itu kita tengok masuknya STEM ni. Tanpanya STEM ni, tanpa kemahiran, S tak ada, T tak ada, E tak ada, M tak ada, macam mana dia nak selesaikan masalah tu? Jadi kita tengok bagaimana integrasi antara 4 subjek ni dapat membantu seseorang tu supaya berfikir dengan kritikal untuk diselesaikan masalah dia. Kan? Kalau kita ambil contoh lah, kadang saya seronok juga macam contoh COVID-19 ni pun lah kan. Kalau seseorang tu dia tak ada ilmu, nak kata STEM skill ni kan, bila diberi arahan aja SOP, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tanpa kita memahami mengapa kenapa kita tak boleh, kenapa kita nak basuh tangan kejap-kejap, nak sampai rasa macam nipis kulit kita kan, asyik-asyik tak sengetas benda Allah tu kan. Kalau kita berdegil juga, pegang sana pegang sini, ke sana ke sini, tak ikut arahan abangah kita tu kan. Jadi bila kita diberi arahan, kita fikir, oh sebab itu. Sebab apa? Kita belajar sains dulu. Kita belajar macam social distancing tu. Mengapa 1 meter? Kat situ kita nampak matematik dia kan. Kenapa bukan 2 meter? Kenapa tak setengah meter? Walaupun mungkin bersebelahan tapi tak bersentuhan. Kenapa dia 1 meter tu? Kat situ masuknya sains pula. Bagaimana virus tu ke apa benda yang kita tak nampak tu, jauh mana dia boleh pergi. Kalau bersin tu, jauh mana zoomnya bersin tu pergi contohnya kan. Jadi sebab itu 1 meter away. Jadi kita tengok the STEM tu, dia akan dalam kita fikir, kita terima arahan dan kita fikir. Itu contoh yang paling dekat lah saya nak nampak benda tu kan. Okay, memang untuk survival kita ni, untuk macam to help kita to live, to survive dalam dunia hari ni, memang kita tak boleh lari. Saya rasa kat Malaysia ni macam sampai tingkatan 5 tu memang, kalau habis tingkatan 5 tu memang kita boleh survive lah. Kita faham macam mananya kalau sampai tingkatan 5 tu ada belajar sains matematik, memang kita boleh faham, kita boleh survive lah dalam permasalahan kita di dalam di dunia inilah ya. Okey. Satu contoh lagi, Zaila. Satu contoh lah, saya ingat lah macam contoh kan. Kita sebagai orang Muslim lah yang lelaki ni. Berapa bulan dah dia orang tak pergi mayang kat masjid. Mesti rasa tension kan tak dapat pergi masjid. Jadi kalau dia orang tak ada ilmu, tak ada kemahiran STEM ni kan, tak ada sense of STEM dia panggil kan. Tak ada bertegil juga kan, nak pergi juga, nak pergi semayang juga. Tetapi dalam masa yang sama kita tengok daripada hadis Rasulullah ni pun mengatakan, saya tak boleh nak quote sangat lah, saya bukan ustazah, akan silap pula kan. Bila ada satu wabak ta'un di satu tempat itu, larilah kamu seolah-olah kamu dikejar oleh singa. Itu hadis tu. Maknanya kalau kat satu tempat tu ada wabak, ada pandemik COVID-19 ni, janganlah pergi. Itu sebab mengapa disekat umat-umat Islam ni daripada solat Jumaat. Jadi kat situ sebenarnya ada sainsnya tu. Ada sainsnya tu daripada zaman Rasulullah dulu pun ada tu. Mengapa tak boleh pergi tempat ada ta'un tu contohnya. Sebab ta'un tu senang merebak. Mengapa sekarang ni? Jadi kalau kita boleh relate sejarah dan STEM ini pun, jadi kita jadi manusia yang lebih berfikir dengan kritikal dan kita menerima arahan tu dengan hati yang terbuka. Walaupun sebab kita akan rujuk kepada ulama' kan, dan ulama' pun kena ada kemahiran STEM ni juga. Dia bukan terima bulat-bulat buka kitab ABC daripada awal tu kan. Dia kena ada ilmu dia juga. Dia relatekan juga dengan DNA contohnya kan. Macam-macam lah ya. Betul. Saya rasa in life sekarang ni pasal kita COVID ni, kita nampaklah kepentingannya kita punya awareness, kita punya knowledge tu kan. Macam yelah, kalau benda-benda macam nak masak ke, bila demam ke, macam mana benda basic-basic macam mana nak turunkan temperature. Saya rasa kalau macam kita tak ada langsung sense of STEM ni, memang susah lah hidup kita. Kalau maknanya itu saya kata survival skill tu
memang STEM ni is very important. I think your penjelasan is very clear on that. Okay, kita tengok ya. Kita tengok pandangan-pandangan. Okay, ramai ni yang beri dia kata Yuba Kumar, moderator dan panel, dua ni otai ya, otai kita ni rupanya. Okay, ini yang Ziran ni dia memang selalu follow ni. Dia kata perkongsian Dr. Zaila tak pernah mengecewakan. Oh, alhamdulillah ya. Tambah pula hari ni kita join dengan Dr. Su Okay, banyak ni. Dia kata Hafidah, dia kata STEM education, dia dah terangkan situ, mesti ada science, teknologi, engineering, matematik. Okay, tengok lagi ada tak apa pandangan-pandangan di luar sana. Tolong ya berikan, okay, tajuk yang best katanya. Alright. Okay. Okay, tak apa. Yang terlewat masuk tak apa. Kita pun tadi ada terlewat masuk pasal kita ada problem. Okay, sekarang dah ada 300 orang ya. Okay. Dr. Suhaida ni sekarang ni dia sebagai pengarah Wrexham. Jadi saya ambil kesempatan juga. Sebenarnya saya pun tak pernah sampai di Wrexham ni, Dr. Su. Saya tak pernah sampai di Wrexham. Macam mana rupa Wrexham pun saya tak tahu. Okay, kalau boleh ya, kalau boleh nak berkenalan jugalah apa peranan Wrexham, why is it important, cikgu perlu kenal dengan Wrexham ni, macam mana nak pergi, apa benda yang ada dekat Wrexham. Ambil kesempatan lah sebab bukan senang nak dapat pengarah Wrexham yang sangat sibuk ni. Okay. Kalau saya nak cerita, saya ni orang matematik, Dr. Zailah ni orang fizik, dua-dua ni memang tak minat sejarah kan. Tapi sejarah tu sebenarnya penting. Kalau tak ada sejarah ni kan, sejarah sebenarnya ialah apa yang telah berlaku dan apa yang berlaku sekarang, dan kita lah yang membuat sejarah sebenarnya. Jadi tu sebab kita kena tahu sejarah Wrexham ni. Siapa Wrexham ya? What actually Wrexham ni? Kalau ikut sejarah dia tahun 1966, 6 senior countries daripada 6 delegate daripada 6 buat masa tu. Kalau sekarang ni senior country ni ada 11. Daripada tahun 66 tu ada 6 sahaja delegate daripada senior country. They have attended a technical workshop. Telah bersetuju untuk establish satu center. Center ni to improve teaching and learning of science and mathematics at elementary and secondary level for the region untuk senior countries. Pada tahun 1966. Lepas tu 67 barulah inception dia mulalah. Tapi tak boleh buat apa-apa lagi sebab tak ada bangunan, tak ada apa lagi Jadi pada tahun 69 dapatlah agreement, perbincangan dengan US government, dia bantu 50%, kita dapat bangunan, dapat duit, dan tetapi dalam perjanjian itu the host government iaitu Malaysia sendiri adalah bertanggungjawab untuk absorb 50% daripada kos building dan operation Senior Wrexham. Jadi 1970 barulah partisipan yang mula-mula datang regional. Lepas tu 1977 Tun Dr. Mahathir, iaitu pada masa tu Deputy Prime Minister dan juga Minister of Education telah datang untuk pembukaan Senior Wrexham Jadi kalau tengok kat sini, apa Senior Wrexham sebenarnya? Senior ialah the Southeast Asian Ministers of Education Organisation. Panjang Regional Center, Wrexham tu. Regional Center for Education in Science and Mathematics. Ada nak share slide ke Dr. Su? Tak ada? Ni ada share ni, tak nampak ke? Oh, tak nampak. Alamak. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay. Tengok. Tadi duk baca benda Allah ni tak nampak lah ni. Okey. Nampak ni? Nampak? Okey. Ada ya? Okey. Tadi saya ni tadilah baca sejarah Senior Wrexham ni. Okey. Jadi Tun Mahathir yang telah merasmikan tahun 1977. Lepas tu, okey, apa makna Senior Wrexham Southeast Asian Ministers of Education Organisation, SIMIO. Wrexham ialah Regional Center for Education in Science and Mathematics. Satu-satunya di dunia sebenarnya. Bukan hanya di Malaysia. Satu-satunya di dunia Kalau sebut Senior Wrexham, kadang orang kata Senior Wrexham yang dekat Melaka tu macam mana? Itu bukan Wrexham. Itu Senior Sen, Special Education. Kita ada lagi Senior Center lagi. Di KL, Senior Tropical Medicine. Dia attach dengan hospital. Ada 3.
The running of the center ni pun berbeza-beza dan altogether ada 26 center untuk untuk senior country daripada 11. Dan Oceania ni 11 negara. Ya, kita ada Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, mana lagi yang jauh sekali Timor Leste. Kalau tengok ASEAN ni, ASEAN ada 10 negara. Tetapi senior country ataupun Southeast Asian Ministry of Education tu ada 11 termasuk Timor Leste. Saya pun bila masuk Rexham ni kena belajar lah tu, kata sejarah kita kena tahu juga. Dia semua sekali ada 20 ya, Dr. Zaila satu je senior Rexham dalam dunia ni. Ya ke? Yang satu pun tak sampai lagi. Nak bencin pun belum sampai lagi. So apa kepentingannya cikgu-cikgu nak tahu Rexham ni? Kat Rexham ada apa sebenarnya? Kurang promosi ni, Dr. Zailah pun tak sampai ni. Sayang kan? Okey. Kalau tengok ni Rexham ni sebenarnya kalau kita tengok kita ada di Rexham Tinggi, bukan hanya kita ada conference, kita ada project, research kita buat, colloquium, seminar. Lepas tu kalau courses tu kita ada regular course yang mandated lah, yang memang Rexham kena buat tiap-tiap tahun. Ada 4 group, 4 kumpulan, ada 77 guru daripada senior countries. Di sekitar ada 11 satu negara kena hantar 7 orang. Itu adalah under scholarship kerajaan Malaysia. MOE Malaysia yang tanggung untuk diorang ni. Jadi kalau guru di luar sana pun yang 7 orang setahun itu, guru-guru kita boleh mohon. Mohon melalui BPG. BPG biasa kami akan berusaha dengan BHA, BPG untuk dapatkan nama-nama ni. Kita berusaha dengan BHA lah, BHA akan panjangkan. Lepas tu kita, tapi BPG yang cari nama. Jadi kalau mana guru-guru yang berminat, SIC+, guru-guru sains matematik, guru-guru ICT, kita tiga ICT, teknologi, guru sains, guru matematik. Satu tahun 7 orang dan yang itu yang dapat scholarship. Tetapi kalau ada guru yang berminat untuk join, sebab kursus tu 4 minggu boleh join tapi dengan pembiayaan sendirilah, ataupun mungkin guru-guru yang daripada sekolah private contohnya boleh join juga. Kita buat tu tiap-tiap tahun. Malangnya lah untuk tahun ni lah sebab kita buat bulan 4 April 2 kumpulan, yang lazim lah bulan 8 2 kumpulan. Tapi disebabkan COVID-19 ni, bulan 4 itu pun terpaksa kita tangguh. Lepas tu kita terpaksa batalkan, kita tangguh bulan 8. Ingatkan nak cantum bulan 8. Tengok bulan 8 ni pun tak boleh kita laksanakan dan kita panjangkan sehingga bulan, tertangguh lah sebenarnya bulan 11. So kalau macam sepatutnya ada program kan, ada conferences ke, ada kursus ke. Okey, kalau waktu pasca COVID ni adakah mood yang berbeza yang dilakukan ataupun tak ada? Kita ada buat juga macam online macam Dr. Zailah buat ni, webinar Kami memang kalau dengan senior secretariat tu memang kita ada berkala lah, almost every week kami ada webinar tentang isu-isu semasa lah, tentang pendidikan ni. Kita ada macam assessment online kalau ikut yang selama 2 bulan ni ada 6 webinar yang senior secretariat buat, kami ikuti. Dan juga di Rexham sendiri pun kita buat jugalah yang online. InsyaAllah minggu depan ada 2 kursus online kami buat lah. Siapa yang berminat bolehlah intai-intai dekat website kami tu. Dekat kami juga ada Rexham official Facebook, kita elan kat situ Dan kalau saya tanya, yang kalau tengok muka surat ni kan, kita tengok ada customized courses. Gitu juga kalau customized course ni terpulang kepada ada mana-mana badan yang inginkan khidmat daripada Rexham, dia bagi, kita akan bincang lah ada berapa, apa kurikulum syllabus yang dia nak, dengan bayaran berapa kita boleh buat. Bukan hanya untuk senior khususnya kepada guru-guru di Malaysia sendiri. Dan kita dah melatih guru-guru daripada MRSM dan kalau ada ramai cikgu-cikgu Malaysia ni pun kini ramai yang dah ikuti. Ramai ada alumni kita ada gitu, ada bengkel hot memang Rexham buat. Lepas tu STEM tahun lepas 2019 2018 kita ada buat STEM workshop kursus seminggu untuk guru-guru kita, guru-guru STEM kita.
Dan tu kita boleh kena cari, Meriah. kena pantau cari guru-guru STEM tu apa dia orang buat sekarang ni. Lepas conference tiap-tiap tahun ada. Kongres pun ada dan publication. Ada kalau cikgu-cikgu buat research ke apa-apa, boleh hantarlah untuk kita masukkan dalam jurnal kita. Jurnal online ada, jurnal hard copy pun ada. Dan gitu juga kita ada colloquium, workshop seperti ni yang recent lah. Yang tahun ni yang kita sempat buat ujung tahun lepas dan awal tahun ni sebelum PKP kita ada colloquium. Sebab kita cakap tentang STEM, jadi saya kumpulkan tentang STEM lah. Dan tahun ni saja kita ada buat 2 colloquium, design thinking in STEM context. Kita open kepada colloquium adalah percuma 2 jam belah petang. Jadi kalau siapa yang jauh-jauh pun nak datang pun tak apa. Kita ada accommodation murah tempat sewa kita dalam RM100 satu malam. Hotel macam hotel Seri Malaysia tu. Kita ada STEM and Science Belief and Attitudes of Senior Students. Ini pun colloquium. Dan kadang-kadang kita dapat penceramah dari luar negara. Yang macam tahun hari tu kita dapat dari Korea, dari Australia, kita buat workshop, kita buat colloquium. Contohnya teaching design thinking in STEM context, critical computational thinking. Mesti semua dekat pasal STEM ni. Kami buat workshop untuk design based approach in STEM context ni. Lepas tu kita ada COSMAT COSMAT adalah conference mathematics and science conference yang saya share yang for the past 2 years kita buat 2 tahun sekali. Di tahun 2017 itu pun Humanizing STEM Education for Sustainable Development Goals in 21st Century. Jadi ini tim besarnya, sub-timnya tu memang STEM, matematik ke, teknologi ke, sains ke, tapi semua ke arah STEM. So bagaimana guru ni, kita memang ke arah STEM. Dan COSMAT tahun 2019, tahun lepas pun, Alignment STEM Education with Education 4.0, Sustainable Development Goals. Jadi kita tengok kalau kita ada 17 SDGs kan. Jadi kita cuba align kan kat mana STEM education ni yang align dengan all these SDGs ni. Memang boleh masuk. Macam Rexham sendiri pun banyak projek-projek kami yang kami buat pun kami kita cuba alignkan dengan SDG ni. Lepas tu kita ada tadi regular courses dengan customized courses Okay. Dan ni saya nak share jugalah. Yang ini sedang buat ni. Kalau kawan-kawan dekat IPG tu tahulah. Kita ada buat modul pengukuhan kompetensi dan profesionalisme guru STEM. Zimio Rexham kolaborasi dengan IPGM untuk buat modul ni. Hari tu memang tengah rancak lah. Last kali just seminggu sebelum PKP hari tu di IPG Teknik. Lepas tu memang dalam atur dia cantik lah. Sebulan 2 kali kita akan workshop untuk siapkan modul ni. Tapi bila PKP ni terpaksalah guna different approach. Dr. Armani pun ada ikut program kita ni. Dia daripada IBDA Timbalan Pengarah IBDA. Dan kita ada juga satu ni yang ni kebangsaan. Dan satu nak share ni kita ada satu lagi iaitu PADL framework ataupun PADL planning and design learning framework. Jadi STEM planning and design learning framework. Macam mana kita develop ni ada empathizing ada developing design idea, prototyping, modeling, proposing a solution. Semua ni ialah kita sebut sekitar STEM. Dan akhir sekali kita akan hasilkan satu contoh-contoh exemplar lesson plan yang boleh digunakan oleh guru-guru. Dan ini adalah Simeo project. Bila Simeo project bukan sahaja kita shock sendiri di Malaysia ni. Kita juga melihat negara-negara di Simeo. Ada 11 negara Simeo ni. Jadi guru-guru dan pakar-pakar kurikulum daripada negara itu terlibat sama untuk develop kita punya exemplar lesson plan nanti. Benda ni proses ongoing lah. Jadi kalau ada workshop nanti bila dicanangkan dekat website Rexham nanti bolehlah kawan-kawan mana nak join tu alert lah. Saya nampak banyak betul. Okay. Ni nanti kemudian. Alright, Dr. Zaila. Kita ada juga soalan kat sini Dr. Su. Dia kata
Banyak tu buat modul daripada Hajar Fatimah kata dia macam mana nak dapat tu modul tu bahan-bahan. Pasal macam mana nak reach benda-benda ni kepada guru-guru di luar sana, guru-guru sains ni. InsyaAllah kena gajilah ziarah kami punya website. Kita share kat situ. Ya. Jadi mana-mana tu kita share dan sila Maknanya ada share online adalah. Ya, kita ada sharing bahan dan kami tengah since daripada start PKP ni memang saya arahkan yang ICT team kita tengah bekerja kuat lah mana-mana bahan-bahan specialist kita PowerPoint dia ke video tu kita cuba ubah suai jadikan bahan bantu mengajar lah yang mana nanti cikgu-cikgu boleh download. Kami tengah kalau tengok under construction tapi boleh lah yang mana ada tu cikgu boleh download dah. Jadi maknanya memang apa tu? Memang banyak ya peranan Rexam ini untuk membantu untuk especially program-program pembangunan untuk guru-guru STEM di Malaysia. Tahniah Dr. Su, saya melihat ya saya rasa very impressive ya. Begitu banyak sekali ya. Mungkin macam kita pun tak tahu sebenarnya banyaknya program-program di Rexam ni. Sampai terkejut, saya pun terkedu menengoknya ya. Jadi apa nasihat you kepada guru-guru sains di luar ni? Ramai ni, ada dekat 300 orang ni. Alhamdulillah, saya tak nampak apa yang tu skrin yang ni. Saya tengok skrin lain, dia tengok skrin lain ya. Okey, saya nampak. What is your advice to all the science teachers? Kat mana dia orang nak kena pergi tengok lah dia punya website semua ya. Ada saya rasa macam you all ada Facebook, ada website kan. Okay. Kita guru-guru ni kalau kita tengok kan, kita tak boleh macam contoh saya pun bincang-bincang sembang dengan Dr. Zaila lah. Kalau kita ni kan dah nak pencen kan. Dr. Zaila ni pun dia ikut belakang saya tak lama lagi ni. Tapi adakah bila kita nak pencen tu kita macam nak landing off gitu dia. Dah tak nak terlibat dah, lantak lah apa yang berlaku kat luar ni. Ataupun kita terikat dengan cara kita macam tu. Memang tak reti lah, aku malas nak belajar benda-benda baru ni. Macam mana kita nak survive? Walau orang kata kan 21st century, orang kata 4.0. Kalau kat Jepun sebut tentang society 5.0. Kita nak tak nak, kita berada di situ. Tak boleh lari Nak tak nak to survive, kita kena berada di situ dan kita kena selamatkan diri kita. Macam mana? Contohnya StreamYard ni, Dr. Zaila ajar saya ni kan. Bukan dia ajar, dia tak ajar pun. Dia kata, Su jom kita bincang dulu katanya. Saya pun tengok apa benda, gambar apa benda itik ni kan. Tengok StreamYard. Lepas tu Google, tengok, belajar. Alhamdulillah. Saya rasa benda satu yang sangat baik. Jadi kalau saya lah nak pencen tengah memilang berapa hari lagi kan. Cikgu yang kat luar sana tu yang kalau baru mengajar tu lagi saya rasa semangatnya patut lebih lah kan. Ini kita kira pulun ni, pulun. Kita pulun habis ni. Dah di hujung-hujung kerjaya ni, di hujung-hujung kerja ni. Kita rasa macam nak pencen lah Dr. Zaila. Yelah kita macam saya sendirilah. I have to do so banyak kena unlearn and relearn. Benda-benda. Dulu saya tengok aja orang buat live kan. Dengan saya fikir dengan adanya program-program macam ni, kita walaupun kita dah di hujung kerjaya, kita masih lagi dapat bersaing dengan orang muda lah, join juga live kan untuk memeriahkan lagi alam maya ni dengan ahli-ahli akademik ya. Kalau dulu kalau YouTube buat live ni selalu artis-artis, orang berniaga, orang usahawan-usahawan ya. Kita jarang jumpa yang pensyarah ahli akademik yang YouTuber tu istilah sekarang kan. Jadi kita kena masuk juga dalam wave ini wave orang-orang muda. Jadi saya pun macam mula-mula hari tu down juga masa mula-mula PKP, tak tahu macam mana, tak kenal lagi OBS, tak kenal lagi live macam mana. Bila kita dapat, saya seolah-olah macam benda ni macam toy barulah, excited kan. Macam-macam saya kata saya nak buat ya. Kalau macam hari ni sampai 3 program, pagi, petang, malam pun ada lagi ya. Jadi itu keseronokan kita nak berkongsi kat luar sana. Okey. Lagi satu, bila kita contohlah macam kita kata orang sebut Teams, lepas tu sebut Meet lah, lepas tu sebut Zoom lah kan. Kita benda tu kan. Jadi saya rasa kalau saya tak ambil tahu lah, rasa macam ketinggalan. Betul. Walau kita tak nak guna sekalipun, sekurang-kurangnya wujudnya
app tu semua dan boleh buat macam-macam benda. Jadi kita kena ambil tahu Dan saya nak ini juga contohlah kan. Sebab dia berkait tadi macam yang Dr. Zaila cerita pagi tadilah yang project based ke problem based kan. Jadi kalau kita sendiri, kita tak perlulah nak macam kat budak-budak ni, hari ini kita nak belajar STEM. Apa benda cikgu ni cakap kan? Tak. Dia lebih kepada, kalau kita tengok objektif STEM tadi ialah untuk melahirkan generasi yang boleh kritikal kan dan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita tengok kan SOP yang telah dikeluarkan oleh abangah kita tu, dia kata apa? Knock tu knock pintu tu, buka pintu, cuba gunakan siku, jangan guna tangan. Jadi kalau pintu tu ada tombol contohnya, macam mana kita nak buka pintu kalau nak guna siku kita? Jadi kita boleh create satu benda, tu satu problem kan? Kita bawa ke anak-anak kita. Cuba kita fikir macam mana kita nak selesaikan benda ni. Sebab abangah pesan jangan pegang tapi kena guna siku. Tapi ada tombol tu kena pusing. Macam mana? Okey Dr. Su. Kita masa begitu mencemburui ni, kita belum masuk lagi sebenarnya the in thing yang kita nak bercakap malam ni tentang the future of STEM education is now. Tapi sebelum kita masuk berbincang pasal the future of STEM education is now tu, saya nak minta pandangan lah sebagai otai dalam STEM education, sebagai pengarah Wrexham. What is your opinion tentang senario STEM education di negara kita? Alah Dr. Zaila, satu benda lagi nak cakap tadi tahu sebelum saya jawab. Boleh tak? Boleh. Sebab silakan. Kita ada banyak kan pertandingan STEM dekat Malaysia ni banyak tau. Kan ada banyak pertandingan tu. Lepas tu satu saya bila cari-cari terjumpa satu ni tau. Boleh nampak tak dia punya slide ni? Boleh. Nampak slide? Ini Cyber Mission. Kata apa benda. Dari 2014 dulu ada satu tim pelajar dia masuk satu competition, STEM competition lah. National STEM competition. Lepas tu sponsored by Army Education Outreach Program. Army yang bagi macam CSR program dia lah. Dia buat STEM ni kan. Apa kait dengan Army? Apa kait dengan budak sekolah? Apa kait dengan STEM? Kita tengok macam mana dia collaborate. Kan antara pelbagai ni kan. Lepas tu yang budak-budak yang ambil bahagian ni pula Rachel macam sebut Rachel ni a dancer, Matthew ni a baseball player. Tengok latar belakang budak-budak ni. Dia bukannya budak yang memang gila sains, gila fizik ke kan? Tak. Rachel a dancer, Matthew ni a baseball player. Tapi bagaimana dia menggunakan the athletic prowess dia atau ilmu kemahiran yang memang dia memang hebat lah tentang atletik dia tu kan. Bagaimana dia telah invent and validate the design of an injury prevention training device. Dia bina satu alat. Lepas tu alat tu pula, apa guna benda Allah tu? Jadi bila kita tengok anak-anak kita ni boleh buat tu benda tu, janganlah macam melepas batuk di tangga je bila buat projek tu. Cuba fikir jauh, menjadi entrepreneur kan. Dia boleh buat benda ni, lepas tu benda ni boleh cakap komputer, cakap Melayu kita ni, Dr. Zaila. Boleh campur je. Your range of motion through massage tu. Maknanya sebab dia dancer, dia baseball player kan, dia banyak bergerak kan. Jadi dengan dia bina alat tu, macam mana boleh membantu pergerakan tu. Stretching atau trigger point kalau sakit lutut contohnya kan, macam mana hilangkan sakit lutut tu. So the teens ni, anak-anak pelajar-pelajar ni kan, learn engineering principles through this competition and leverage their experience to produce the first generation prototype. Satu alat prototype yang first generation. Asalnya berapa sen je benda Allah tu kan. Tetapi akhirnya produk yang dihasilkan tu ada company yang ambil. Company yang ambil. Lepas tu dia company ni nama dia KRAM, KRAM, Kinetic Range and Motion Wellness Group. Lepas tu dia namakanlah benda tu FlexFit. Jadi benda tu akhirnya benda tu sekarang ni dah pergi 38 negara dijual. Wow. Bayangkan budak-budak tu jadi milioner dah agaknya kan, kita pun tak tahulah kan. Jadi kalau kita tengok asalnya daripada benda dancer je, bukan saintis dia budak-budak ni bola aja kan. Boleh buat. Jadi kalau tu anak-anak kita pun kalau yang suka menari ke guna apa tak apa.
ilmu yang ada pada dia, kita cuba bawa kepada STEM ni untuk hasilkan sesuatu yang lebih lah kan. Ni budak Allah ni Saya tengok macam mana guna budak Allah ni kan. STEM to social impact. Dia membantu masyarakat. Asalnya ialah benda kecil tu je dia buat Jadi kita tengok macam mana kita boleh ni. Okey. Jadi tadi balik kepada soalan Dr. Zailah tadi Macam mana senario STEM kat Malaysia ni? What Malaysia is ni kan. your opinion? Soalan ni kan salah jawab Ini level-level pengarah punya soalan ni Dr. Su. Memang kita dah cerita lama dah, cerita apa benda. Sekarang ni nampak muka saya ke Dr. Zailah? Nampak. Saya tak nampak muka saya tu yang masalah. Saya stop sharing dan Allah ni tutup Sekejap Kalau hide atau tutup sharing pun kita nampak Hide tak ada pun. Mana dia? Okay. Mana dia benda Allah ni? Sekejap. Okey. Baru nampak muka saya balik. Okey. Kalau kita tengok tadi kita pun baru belajar benda Allah ni kan. Alright. Saya tahu benda ni memang kita dah cakap lama dah tentang STEM. Tahun-tahun dah. Kalau tengok kalau Wrexham daripada inception pun, kita tengok kursus-kursus yang dia buat walaupun nama dia bukan STEM, tapi dalam tu ada teknologi, ada sains, ada matematik. Dan kalau negara lain cakap kalau pelosok dunia cakap, Malaysia tak tertinggal juga. Jadi saya yakin MOE Malaysia ni telah meletakkan a lot of thoughts and planning in this matter. Banyak. Banyak sangat. Kalau saya baca dalam newspaper, saya tengok artikel-artikel kan. Banyak sangat. Contohnya kalau end of 2016 hari tu pun, boleh tengok menteri tu dan nama dia lain dah pula. Jadi saya tak nak sebut nama menteri. Tapi tak kisahlah kerajaan apa yang memerintah pun, tetapi demi masa depan anak-anak kita kan, tetap benda itu disambut. Jadi kalau tengok 2019 hari tu pun, a lot of activities lah telah dibuat collaboration dengan, they call it strategic partners, sama ada private or national kan, yang government punya. Contohnya kita ada National Nanotechnology Center, National Science Center, National Planetarium, Nuclear Agency, Yayasan Hijau, Kidzana, Tech Dome di Penang sendiri contohnya. Dan daripada tu kalau ikutkan by end of 2019 hari tu, hampir 500,000 pelajar kita telah terlibat. Dan 1,526 sekolah telah terlibat secara langsung dalam program-program ni. Program ni semua sekitar tentang STEM, projek STEM. Tapi dia collaborate dengan agensi-agensi ni. Sebab sekolah tidak boleh berdiri sendiri. Dia kena cek kawan. Jadi kalau saya tengok mana sekolah-sekolah yang berhampiran dengan universiti, contohnya kalau sekolah di Parit Raja, Batu Pahat, dia laki lah sebab UTHM ada bersebelahan. So sekolah tu boleh buat projek dengan universiti. Sebab Universiti Tun Hussein On adalah universiti teknologi. Memang STEM tu adalah memang permainan mereka setiap hari Ikut Dr. Zailah. Okey, dah jawab soalan tak? Baik. Maknanya sebenarnya saya memilih tajuk ini sebenarnya kenapa saya pilih tajuk ini sebenarnya Dr. Su when I call you. When I was into this buat live ni kan, sebab masa sebenarnya masa sebelum raya itu saya puasa, kami selalu mengaji mengaji Quran, dan saya dengan suami banyak join yang mengaji secara live ni, banyak ustaz-ustaz di luar sana. Saya berkata di dalam hati saya kata, wah sekarang ni kan ustaz-ustaz punyalah advance kan, yang buat dan saya begitu teruja lah, macam-macam program Saya rasa macam bila masa tu tak terfikir tentang STEM lagi, tapi saya fikir everybody is into this technology. Maknanya bukanlah orang macam ustaz pun, they are into the technology. Memang saya bagusnya kan cara dia mengajar. Saya tengok ustaz-ustaz ada yang buat studio, yang ada yang saya mula-mula ikut tu Uwais Corny. Tengok dia very professional. Ada yang mengajar makcik-makcik kan. Jadi saya tengok kita punya meriah lah dekat Malaysia ni. Maknanya kita tidak ketinggalan. Kita macam saya tengok bila kita berinteraksi dengan kawan-kawan dekat luar negara pun, kita macam ke depan lagi. Macam I'm proud. So saya nampak, saya kata, wah dengan keadaan bila VUCA, bila saya fikir, wah now VUCA ada depan mata kita, bila kita macam ada masalah, kita macam jadi kreatif.
Because saya nampak, macam STEM education ni saya nampak sekarang ini dah macam terserlah. Itu saya kata, bila saya kata, wah, macam this is what we want actually. Maknanya rupanya bila dapat datang satu masalah dekat kita tu, semua orang jadi macam kreatif. Itu yang saya nak tanya apa pandangan you lah, pasal you melihat senario. Sebab orang selalu katalah, kawan-kawan ni ada yang dekat di jabatan, dia kata susah hati macam mana dia kata nak tingkatkan STEM ni. STEM ni macam not going, dah banyak usaha tapi tak dapat seperti yang diharapkan, ya. Tapi bila saya tengok keadaan, saya kata kita juga ke depan. Because I am proud what I see today dalam keadaan kita waktu buka. So I just want you to share your opinion tentang pandangan you. The statement of the future of STEM education is now tu, kalau Dr. Su, versi Dr. Su, apa pula dalam bermain di fikiran you? Sebab kalau kita berbalik kepada definisi tadi kan, apa kita maksudkan, apa kita describe STEM tu, apa objektifnya STEM tu tadi tu, kemahiran, ilmu tu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita lihat, mungkinlah kata-kata risau tentang kalau KPPM kita ni pun duk tanyalah kenapalah anak-anak kita ni tak nak masuk matrik sains contohnya kan. Kenapa, dan anak-anak saya yang sebelah orang ni pun macam mana. Tapi kita tengok sebenarnya apa yang kerajaan kita dah buat, sistem education kita telah buat ni, dia telah dapat melahirkan anak-anak yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya the STEM tu dah ada dalam diri kita. Di mana-mana sebenarnya. Kalau kita kata the STEM is now kan, memang di mana-mana. Kalau anak-anak kita pun dalam keadaan sekarang ni, contohnya bila pandemik ni kan, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini abang kata kan. Anak kita memang suka keluar. Tapi duduk dalam rumah, ingat dia duduk diam. Ada dia idea dia. Macam saya kat sini kat rumah contohnya, kita beli apa? Saya beli Switch Nintendo tu. Nintendo Switch nama dia kan. Kita main macam-macam, ada bola, ada tenis, ada berjoget, apa pun ada. Kita nak exercise, kita buat. Maknanya itu pun idea tu anak-anak kita juga yang bagi, kan? Jadi ilmu tu sebenarnya ada dalam diri kita. Selesaikan masalah tu. Kita buat dalam rumah kita sendiri. Contoh saya suka buat contoh tadi, antara benda saya bincang dengan suami tadi, dia kata, okey cuba Ida tengok ni. Dia bagi saya Ida lah, Ida dah manja sikit kan. Kenapa orang pasang spy camera contohnya? Vendor nak pasang spy camera tu, apa kelayakan dia? Contohlah, apa kelayakan dia? Dia bila vendor nak pasang spy camera atau CCTV contohnya kan, kita akan minta tanya dia, Toke boleh pasang kat sini tak? Boleh pasang kat sini tak? Jadi Toke, vendor dia akan cakap, oh pasang sini, dia punya angle mana? Tengok kat mana tu? Ada tak dia punya matematik dia, dia panggil spatial image dia nampak tak kat mana angle tu. Jadi ilmu dia tu, mana dia ada ilmu tu? Mana ada STEM-nya, ada sainsnya, jauh pergi ke mana benda tu, ada fiziknya, ada matematiknya. Sini, kalau letak sini dia kata, kalau pencuri masuk sana, tak nampak dia kata, dia dah nampak angle dia tu. Walaupun dia tak tengok dekat kamera tu, dia nampak. Mana ilmu tu dah ada. Jadi macam contoh, kalau orang yang buat tile rumah tile tu. Kadang kita tengok, saya pernah tanya seorang budak lelaki Chinese boy. Budak sangat, saya kata kan, masa tu dia dalam umur 20-an tapi pakai kereta pun boleh tahan juga. Saya kata macam mana you mulakan hidup you? Dia kata dia sekolah tak payah tinggi-tinggi pun, dia kata. Sampai PMR je. Dia nak masuk tingkatan 4 pun tak layak. Dia masuk sekejap pun dia kata, tak boleh pergilah, pala dia tak boleh masuk. Tetapi dia ada skill. Dia ada skill tu dan dia ada bayangan tu. Dia boleh buat, kalau buat tile tu cantik sangat. Dan bila kekemasan kerja dia tu, kita percaya dia boleh buat. Dan macam mana dia nak kira? Berapa dia nak charge kita? Kat matematik tu ada. Berapa, ruang rumah kita berapa, dia ukur tempat. Dan saya tengok perhatikan, dia buat kerja, dia tak ada ekstra. Kalau dia kata berapa, saya tengok ekstra tu macam sebihan kecil-kecil je, tak ada. Kadang-kadang tu kalau tak betul cara je kan, nak kita suruh beli barang, kita bayar upah. Kita tengok menimbun ada lebih. Itu matematik macam mana tu. Jadi saya tengok kumpulan-kumpulan yang orang pekerja-pekerja ni, dia ada ilmu tu. Di mana-mana tu, ilmu STEM tu memang ada dan amat penting, amat perlu.
Tak kira lah kita ni tak semestinya pensyarah macam kita. Begitu juga dengan apa-apa pekerjaan kita di luar sana. Sebagai apa nama, banyak lagi contoh-contoh masa kerja ni saya tengok jam ni. Sekarang orang kita tengok jugalah ada pandangan juga ni daripada Hafidah katanya, tak nak kita mesti follow teknologi terkini supaya tidak ketinggalan daripada semua bidang, kata dia. Sedar tak sedar masyarakat telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan STEM ini. Yes, ya. Oh, terbaik Dr. Suhaida, bersemangat mendengarnya. Memang ya. Kalau Dr. Su memang semangatlah. Tahniah Dr. Zaila, tajuk yang sangat menarik. Terima kasih, dia kata. Malam-malam ni pun dapat dengar tajuk yang menarik katanya. Okey, banyak lagi lah tak sempat nak baca ya. Okay. Tak ada soalan Dr. Zaila? Okey, saya nak tanya Dr. Su, sekarang ni kan kita, tadi Dr. Su cakap pasal STEM. Saya nak tanya tentang vocational ni. Vocational ni dikira macam mana? Adakah ini pun consider part of STEM? Ini kalau tak silap saya lah, TVET ni juga adalah baby kepada Dr. Habibah KPPM kita sekarang ni. Dr. Habibah pun saya tadi maklumkan oleh pengetua sekolah pengarah. Sekarang dia panggil pengarah KB. Dr. Habibah telah turun Padang beberapa kali lah untuk town hall meeting contohnya. Dan TVET, tersebut pasal TVET. Kerajaan kita telah adakan banyak 89 buah college vocational. Dan anak-anak college vocational ni dia masuk selepas PMR, dia turun 4 tahun ada diploma. Dan hasil produk daripada KV ni, target kerajaan kita ialah 70% sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja mahir dia panggil. 20% untuk sambung belajar dan 10% lagi adalah entrepreneur. Dan alhamdulillah saya juga dimaklumkan ini satu kejayaan MOE Malaysia program TVET ni. Dan mungkin saya nak cadang dengan Dr. Zaila lah. Dr. Zaila kobar-kobar cari idea nak buat cerita apa. Nanti bolehlah saya networkkan atau cabangkan kepada pengarah. Ya, mungkin next topic nak bincang pasal TVET juga ni. Saya dulu adalah guru daripada sekolah teknik. Jadi saya adalah networking dengan cikgu-cikgu sekolah teknik. Kalau kita tahu secara sekolah teknik ni daripada sekolah vocational, sekolah teknik, ada college vocational, itu semua adik-beradik dia dah tu. Jadi vocational ni memang part of STEM. Boleh dikonsider sebahagian daripada STEM? Ya, STEM. Kalau ikutkan definasi TVET ni memang dia bawah STEM. Walaupun budak-budak ni bukanlah aliran sains pure yang kita masukkan kan. Tetapi dia bawah STEM sebab dia adalah tenaga mahir. Dan TVET ni kalau kita tengok kalau di Jerman ni, contoh di Jerman kan, di Jerman memang kalau siapa buat PhD kat Jerman tu kalau habis 3 tahun tu dia kata betul tak kau buat PhD ni, sebab dia orang lebih kepada skill kalau kat Jerman ni. Dia memang tekankan the skill tu, dia punya practical tu memang dia mendalam, especially yang kawan kita buat PhD dalam engineering kan. Dia memang kalau 3 tahun dia balik daripada Jerman tu tanya betul tak dia dapat tu. Marah orang kaya. Ini saya nak baca juga ni. Dekat kita ada macam contoh akademi akademi railway academy, recruit academy contohnya di UK ada dan di Malaysia pun insya-Allah ada dah, kita ada yang dekat Batu Gajah tu ada kan. Tapi tak tahu sejauh mana dia punya silibus dia. Tetapi dalam perancangannya di Malaysia ni kita akan ada railway academy. Jadi anak-anak kita yang kita sediakan sekarang ni dia boleh belajar lah. Maknanya dia akan jadi pekerja, Malaysia akan semakin maju jadi anak-anak kita ni bila nak belajar ni kena fikir apakah future kejaya yang nak diceburi. Jadi STEM ni memang tak boleh lari lah. Kita kena survive sekarang dan juga masa depan. Dan believe banyak pekerjaan yang tak terfikir pun. Contohnya macam ni macam mana kita boleh bersembang macam ni Dr. Zaila? Kan tak terbayang kita boleh bersembang. Kalau tidak tak bertepuk tampuk memang tak sah kita kan. Ini nampak bulat montel tak boleh sentuh kan. Kita bersembang, ratusan di sana mendengar. Itulah teknologi kan. Siapa sangka kan. Kita berborak macam di dalam bilik dua tempat dan didengar oleh ramai orang di luar sana. Okey, kita tak mau
Ada satu lagi soalan Dr. Su. Kalau tidak nanti marah kawan-kawan saya di JPN ni semua ya. Dia minta Boleh jawab? tanya juga. Dia kata, tak apa, kita jawab sama-sama. Okey. Sebab dia kata banyak bertanya kepada saya, Dr. Zaila. Dia kata bincanglah sikit macam mana ni nak tingkatkan penyertaan pelajar dalam STEM ni. Semua bincang juga sekejap walaupun sekejap dengan Dr. Su kata dia. Okey. Sebelum I tambah, bagilah idea sikit. Macam mana kita nak attract ni kita punya anak-anak ni. Ya. Tapi sebelum Dr. Su jawab, saya nak beritahulah macam sekarang ni, macam saya tengoklah kan, walaupun they are not from STEM, macam saya tengoklah anak saya tu bidang syariah kan. Tapi dia sekarang buka company, saya tengok marketing digital consultant yang bercirikan STEM walaupun dia background agama. Jadi saya rasa macam yalah, tapi kesedihan kawan-kawan kita di sana, so kita bincang juga macam mana nak attract people into STEM. Silakan Dr. Su. Kita tengoklah yang hari-hari kita akan tengok TV kan. Radio contohnya, kalau kita buat drive kita dengar radio kan. Jadi yang itu kita tak lari sebab kata senyap, kita boring. Jadi saya rasa media ni dia main peranan agak penting kan. Kalau tengok cerita kat TV tu asyik-asyik lah, cerita cinta sana cinta sini. Kan? Tak apa, cinta 3 segi lah, 4 segi lah kan. Habis-habis cerita tu. Lepas tu kan lelaki dia nak kahwin lah. Macam-macam lah. Cuba cerita yang kita, yalah producer yang buat filem ni lah. Cuba cerita tu memberi kesan dari segi education ni. Macam kepentingan STEM tu. Contohnya tersirat tu yang penting tu. Tersirat. Contohlah macam semalam, kemarin lah antara homework saya buat lah, saya bersembang dengan Cikgu Aminah daripada pengarah KV dekat Seremban Negeri Sembilan Lela Maharaja tak silap saya. Dia sembang dengan dia kata pelajar dia boleh buat tahi lembu jadikan fire starter. Fire starter. Biasa dia ada, kalau kita ikut, biasa ni kan daripada lilin tu. Bila kita bakar kan bau dia semacam kan. Ada satu chemical smell tu. Jadi kalau dengan lembu kita tahu dia makan apa. Orang katakan vegetarian ni, lembu vegetarian tapi besar lah. Itu sampingan lah. Jadi tahi lembu tu ialah daripada rumput. Rumput bila kita kering dia mudah terbakar. Jadi kat situ tengok dia punya sign dia tu kan, dia belajar. Rumput dikeringkan, dia bakar dia jadi memang itu ringan sangat. Modal dia pun jadi itu adalah satu inovasi yang pelajar dia buat, dia katakan. Jadi contoh-contoh lah, kalau kisah-kisah macam ni lah kalau di media tu dikongsikan, jadi mungkin kita dapat menarik minat. I ingat ada idea lah Dr. Su. Sebab I tengok kan kalau macam Astro ke apa, kalau dia buat pertandingan macam Raja Lawak tu sampai 500,000 hadiah. Jadi saya tak marah dia buat Raja Lawak tu 500,000. Tapi buatlah juga pertandingan untuk cikgu-cikgu STEM ni ke, buatlah kan. Rancangan yang mana pertandingan yang berciri STEM ni mahal-mahal lah sikit hadiah dia. Barulah kita tertarik kan. Kalau tak yang menyanyi dengan melawak ni tinggi, jadi berebut-rebut semua orang kan. Jadi dia orang mesti fikir juga channelkan ke arah education ni Yes, banyakkan jadi tak ada orang nak ambil kita jadi host dekat Astro, kita buat host sendirilah Dr. Su. Betul. Tak apa, nanti kan kalau kita cakap macam ni, kalau ada producer mana-mana filem drama tu kat dia kan, dia dapat idea tu carilah kita kot. Kita ada banyak idea sebenarnya kan. Jadi saya rasa ini barulah ada satu suntikan semangat peranan sektor swasta. Dia kena berganding bahu because education STEM ni is a tanggungjawab bersama. Bukan sahaja orang pendidikan yang harus memikirkannya. Jadi syarikat-syarikat seperti macam yang berkaitan dengan media, they have to come in and
play their role as well, okay, for the benefit of our country. Memang masa begitu mencemburui kita ni, dah waktu kecederaan ni dah pukul 10 lebih, tapi alhamdulillah dah ada 400 orang bersama kita. Kita pun tak baca pun lagi ya di sana di pandangan-pandangan. Saya nak baca juga ni. Abdul Ghaffar Jaafar katanya, hampir menitis air mata kegembiraan melihat perbincangan STEM oleh kedua educator ini. Allah, terharunya saya. Terharu. Okey, daripada Ibrahim katanya, pandangan panel berkaitan hala tuju STEM dalam era norma baharu dan dari aspek persekitaran pembelajaran yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran digital yang tinggi di kalangan guru. Ya, cikgu. Kita macam tadilah saya cakapkan tadi masa saya bercakap dengan cikgu-cikgu di Hulu Langat ya. Saya kata cikgu, kita lupakan kemahiran-kemahiran lama kita tu. COVID ini memang satu sebenarnya banyak hikmahnya. Allah sedang tarbiyah kita nak kena cepat kita bina kapasiti pedagogi kita, bina kemahiran-kemahiran baru, unlearn, relearn and co-learn bersama-sama dengan pantas sebab kita we have so much to do dan kita janganlah jadikan COVID ini satu masalah kita nak tunggu nak go back to normal bila nak mengajar macam biasa. Cikgu, kita takkan jadi dah macam biasa. Okay, COVID is going to be with us for a very long time. Itu yang saya selalu banyak saya cakapkan. Kita have to move on. Jangan nak kata tunggulah nanti back to normal. No. We have to move on. Ini yang kita katakan dan kita pun dah nampak sekarang. Bila kita kata future STEM tu rasa jauh sangat. Cikgu, the future of STEM education is now, today. Kita dah nampak dah kepentingan, keperluannya dan saya rasa everybody is into STEM now. Kalau kita cakap teknologi, ini STEM. Okay? That what make it possible. Hari ni kita makin dah hujung-hujung makin meningkat pula kita punya viewers ni. Dah 400 lebih, dah naik pula balik lagi. Agaknya dengar suara kita yang bersemangat. Tadi asyik Dr. Su aja kan. Saya pun nak mencelah, tak tahu nak mencelah. Besok kami ni memang susah nak stopkan kita punya perbualan ini. So, stop juga kan kita kan. Takkan tahu nak cakap. Jadi masa pasal kita jadi host kan, pasal tadi rosak kan. Mula-mula 10 minit tadi tak tahu tak apa yang tercabut because dengar Su punya suara Jadi Dr. Su. Tetapi Dr. Zaila tadi kan yang ada hiccup tadi tu kan. Kita alhamdulillah kita tak mudah panik. Kita tahu setiap masalah ada penyelesaiannya. Dia kita tak panik. Dia tak ada muka menggelabah berpeluh-peluh kan. Tetap boleh senyum tetap boleh tersenyum juga, tak boleh gelak lagi. Dan kita membuatkan orang kat luar sana pun tak rasa panik, tak membosankan. Jadi kita sebenarnya nak melahirkan generasi yang begitulah. Tidak panik jika ada masalah. Tidak panik dia sebut pandemik. Tidak panik dia kata duduk di rumah. Ada je benda kita nak buat. Kita kena kreatif, saya kata. Walau di rumah, kita kena kreatif. Jadi saya rasalah, saya ialah walaupun kita, kalau dulu kita tengok orang umur 60 tu, tua benar orang tu dah kan. Tapi bila saya rasa, bila saya nak cecah 60 dengan 3, kenapalah muda sangat aku dipensionkan. Jauh lagi perjalanan. Banyak lagi yang kita boleh sumbangkan, kita rasa kan. Yalah, macam kami ni, macam saya sendiri saya rasa saya ada 2 tahun lagi. Saya pun beritahu banyak kawan-kawan. I kata ada 2 tahun je lagi. Di 2 tahun ni nak puluh tu sampai 1 hari sampai 3 session saya buat. So saya rasa macam masa begitu mencemburui kita. I have so much more to do. Jadi kalau orang-orang muda tu maknanya kalau kami yang di hujung-hujung kerjaya ni pun masih bersemangat, saya harap kami boleh memberi inspirasi kepada anda di luar sana. Memang tujuan saya buat program ni pun kita bukanlah nak beritahu ni buat macam ni no. Kita di sini kita bersembang-sembang dengan rakan-rakan saya akademik supaya kita nak membuka minda, nak memberi inspirasi, nak memberi motivasi kan, supaya you all can explore more after this. Macam tadilah macam bercakap tentang Wrexham. I hope cikgu-cikgu sains di luar sana take chartner. There's so much things going on dekat Wrexham. Pergi intai sana dia punya website, pergi intai Facebook dia. Mungkin banyak peluang-peluang yang kita boleh ambil. Grab there. Okay? Jadi kita sebab saya kata Wrexham sangat banyak peranan di dalam membantu pembangunan guru-guru STEM kat Malaysia ni. Okay, Dr. Su, saya rasa masa
dah sampai ke penghujungnya. Jadi kita nak ucaplah terima kasih kepada orang di luar sana ya. Anissa binti Prayat katanya. Perkongsian menarik dari kedua-dua orang, Dr. Zailah dan Dr. Suhaida. Good vibes kata dia. Wah, alhamdulillah. Okey. Minta maaf lah kalau ada tersilap kata, tersilap Yes, bahasa. saya kata Salah dia, maklumat saya pun ke. semangat mendengar kata dia. Okey. Okey Dr. Su, jadi saya ingin ucapkan terima kasih saya sebenarnya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara lah Dr. Su, because hujung bulan April Dr. Su akan menamatkan perkhidmatannya, insya-Allah ya. Saya doakan Su semoga bahagialah dengan keluarga, dengan cucu. 30 orang ya, 30 orang. You have done so much. Still coming. Okay. Dengan suami tercinta. Dr. Su sekarang berada di pejabat ya. Di pejabatnya dia ditemani oleh profesor agaknya di sebelah ada anak. Okay, thank you again Dr. Su. Your last word Dr. Su. Your last word. Terima kasih banyak-banyaklah Dr. Zailah atas kesempatan ini. Dan saya pun belajar banyak daripada Dr. Zailah juga kita learn from each other. Dan satu lagi saya puji Dr. Zailah ni tak pernah kedekut ilmu. Dan satu lagi saya percaya kalau kita tak kedekut ilmu, insya-Allah apa-apa pun Allah akan bagi kita di tempat-tempat lain. So jangan kedekut sekali-kali ya. Sebagai guru jangan kedekut. Bagi banyak ilmu tu sampai kat orang, banyak pahala kita dapat dan Allah akan pemudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak Zailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rakan-rakan di luar. Okey. Alright. Okey, itu dia tadi perbualan saya bersama dengan pengarah Semorexum, Dr. Suhaidah binti Tahir. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti saya daripada awal hingga akhir dan minta maaf tadi di peringkat awal ada sedikit masalah teknikal. Saya ucap dengan ini, saya ucapkan selamat malam, selamat berehat, beristirahat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong subscribe saya punya YouTube, share dan like. Okey. Assalamualaikum.